Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi minggu lepas saya ada bagi tugasan, minggu lepas kelas yang sebelum ni saya ada bagi tugasan, iaitu saya minta kamu untuk buat lakar graf fungsi bagi fungsi kuadratik yang berikut kan. Okey, soalan 1A, soalan C dan soalan 2B. Betul tak? Okey. Sudah siap belum? Sudah ke belum? Kalau sudah, okey, hari ni kita akan bincang. Okey, sambil tu kamu boleh keluarkan pen merah, okey, buka buku kamu. Okey, sambil-sambil kita bincang ni kamu boleh terus tanda barang jawapan yang kamu dah buat. Okey, so untuk soalan nombor 1A. Okey, kalau ada masalah, kalau ada salah terus boleh buat pembetulan. Lepas habis kelas terus buat pembetulan. Okey, so lakar graf fungsi untuk soalan 1A, f(x). Okey, kita ada fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24. Okey, perkara pertama sekali, apa yang perlu kita lihat? Okey, daripada sini, nombor 1 kita mesti keluarkan apakah dia punya A dia. Okey, so kat sini tanya dulu, apakah A dia? So A dia adalah positif 2. So apabila A positif 2, maknanya sini positif 2 kan? Bila positif, maknanya kita akan dapat graf senyum. Okey, itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, daripada sini. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana cara nak melakar graf. Okey, kita tengok sini. Okey. Yang pertama, kemudian yang kedua nilai B. Okey, nilai B kat situ kita akan dapat dia punya paksi simetri. Okey, so yang kedua daripada nilai B, kita akan dapatkan paksi simetri. Secaranya macam mana untuk dapatkan paksi simetri? Okey. Kita akan ambil nilai B bahagi dengan 2. So, sama dengan paksi simetri. Okey, paksi simetri. Okey, iaitu jawapannya ialah B sama dengan sini 2 kan. Okey, so 2 bahagi 2 sama dengan 1. So, paksi simetri dia adalah sama dengan 1. 1 apa? X. Okey, X sama dengan 1. Okey, paksi simetri iaitu X sama dengan 1. Dan yang ketiga, C. C itu apa? C itu adalah pintasan. Okey, pintasan Y. Yang mana sama dengan negatif 24. So, ke sini kita akan dapat negatif 24. Okey, yang keempat, kita kena dapatkan punca. Okey, iaitu nilai X. Okey, iaitu keempat kita kena cari punca untuk nilai X. So, X1 sama dengan berapa? X2 sama dengan berapa? Yang ini kita boleh tekan kalkulator. Kejap, cikgu buka kalkulator, kita tunjukkan terus macam mana caranya supaya kita boleh terus tangkap bagaimana kita punya perbincangan ini. Okey, jap. Saya tengah buka kalkulator. Kalkulator saya belum keluar lagi. Okey, dah keluar dah. Okey, so saya sharekan kalkulator saya kepada kamu. Okey, so boleh nampak kalkulator kat depan ni kan? Okey. So di sini kita ada X1. Macam mana nak dapatkan X1 daripada persamaan ini? Okey, sekarang ni Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24. So tekan mod 1, 2, 3 sampai keluar EQN, tekan 1 tolak tepi. Okey, tolak ke sebelah. So kita akan dapat degree. Kita ada 2 dengan 3 kan? So pilih 2 sebab kita dia punya kuadratik. Persamaan kuadratik dia punya darjahnya 2. So A dia adalah sama dengan 2. B dia sama dengan berapa tu? B dia sama dengan 2. Okey, dan C dia sama dengan negatif 24. So tekan sama dengan, maka kita dapat X yang pertama adalah sama dengan 3. Okey, so kat sini kita dapat X yang pertama adalah sama dengan 3. Dan X yang kedua adalah sama dengan, okey, tekan satu lagi, negatif 4. Okey, so kita kembali kepada skrin kita. Okey. X yang pertama tadi sama dengan 3, X yang kedua sama dengan negatif 4. Okey, next apa yang perlu kita buat adalah kita nak melakar. So nak melakar, langkah yang pertama kita mesti bina paksi. Okey, bina paksi X dan juga bina paksi Y.
Okey, kita ambil guna yang pembaris guna pembaris lah bagi cantik sikit kita punya graf kan. Okey, kemudian tandakan paksi atas ni adalah fungsi x. Yang tepi bawah sini adalah x. Kemudian dekat sini dia kata kita ada dua. Satu x yang pertama 3. So mana x yang pertama 3? So kita agak-agak lah 3 kat sini. Okey, tandakan 3. Okey, x yang kedua sama dengan negatif 4. So x yang kedua sama dengan negatif 4. So sini kita tandakan silang itu. Okey, tandakan silang. Kemudian pintasan y. Okey, pintasan y adalah sama dengan negatif 24. So negatif kat bawah kan. Okey, so pintasan y sini dia kata negatif 24. Okey, kemudian dia kata paksi simetri adalah pada x sama dengan 1. So x sama dengan 1 mana? Sini ya, x sama dengan 1. Okey, so x sama dengan 1 kat sini. Jadi maknanya nanti dia akan dia punya pecahan dia kat tengah-tengah sini. Okey. So kita kena sesuaikan. Okey, kita kena sesuaikan supaya kita dapat bentuk yang betul-betul kemas. Okey. Jadi ni kena buat dia punya graf. Okey, kita buat lakaran. Cikgu pakai yang pen warna ni pen warna biru. Okey, so lebih kurang macam ni lah. Okey. Sambung. X sama dengan, okey sini silap ni. Sini sepatutnya negatif kan. Okey, sini kita akan dapat negatif, sini negatif 1. So ada silap sini, sepatutnya bukan 1 tadi. Tapi negatif 1. So kita padam balik garisan yang kita buat tadi, sini silap. Dia bukan dekat 1. Okey, dia dekat negatif 1. So ini kita dah terpadam, maka kita kena warnakan semula. Yang ni. Okey, so negatif 1 kat mana? Kat sini kan? Negatif 1. So, kita punya lengkung kita, dia akan jadi macam ni. Okey, pada x negatif 1 tu dia akan patah balik naik ke atas. Alright, lebih kurang beginilah. Okey, tapi buat dalam bentuk yang cantik lah. Maksudnya kita akan dapat bentuk macam huruf U gini kan. Okey, so kalau saya nak pakai dalam ni tidak ada yang kita boleh keluarkan. Okey, so kita akan dapat bentuk macam ni lah. Lebih kurang untuk soalan A. Kalau betul, so betul. So tengok kalau dia skim markah macam mana dia bagi. Okey, so yang pertama paksi mesti kena betul. Okey, Fx dengan X. Yang kedua ada tak ni punca. Yang pertama X sama dengan 3, X sama dengan negatif 4. And then ada tak kat sini persilangan Y sama dengan negatif 24? Ada. Paksi simetri dia kita boleh buat garis putus. Okey. So kat sini dia melengkung. Yang ini semua yang garis-garis lurus ni kamu pakai pembaris. Okey. So selesai untuk 1A. Yang kedua kita tengok untuk 1B, 1C pula. Okey, untuk soalan 1C cikgu tulis kat sini 1C soalan dia adalah Fx. Okey, sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 40. Yang mana kalau kita buat dia punya ni, yang pertama keluarkan A dia. Sama dengan berapa? Negatif 2. So kat sini negatif maknanya dia akan masam. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita cari apa? Okey, B kita boleh cari dia punya paksi simetri. So kat sini kita cari dia punya paksi simetri. Yang mana X adalah sama dengan apa? X sama dengan negatif B per 2. Okey, so kita akan dapat negatif B sama dengan 2 per 2. So dapat negatif 1. Kemudian C. Okey, C adalah merupakan pintasan Y. Okey, so C merupakan pintasan Y. Yang mana jawapannya adalah sama dengan berapa? Positif 40. Dan yang ketiga, cari punca. Okey, punca untuk X. Okey, so punca X yang kita akan dapat adalah okey, so tekan kalkulator macam biasa tadi kan. Tekan mod 3 kali, pilih EQN. Okey, yang ni cikgu tak tunjuk lah. Kamu boleh tekan kalkulator sendiri. Okey, masukkan kita punya persamaan. A dia adalah sama dengan berapa? Negatif 2. B sama dengan 2. C sama dengan positif 40. Okey, so masukkan X yang pertama kita akan dapat sama dengan 5. So X yang pertama sama dengan 5. Okey, dan kita ada X yang kedua sama dengan negatif 4.
Okey, sama dengan negatif 4. So, daripada sini, bina paksi. Okey, bina paksi X dan Y. Okey, bina paksi X dan Y. Okey, ni saya punya paksi. Okey, baik. Kemudian, labelkan. Labelkan dekat atas ni apa? Label F, X. Dekat sini label X. Okey, next tengok maklumat yang pertama. A, bentuk dia nanti kita akan tahu kan. Okey, bermula daripada punca. Punca yang pertama adalah 5. Okey, so sini 5. Punca yang kedua ialah negatif 4. Okey, punca yang kedua ialah negatif 4. Next, kita ada apa? Kita ada pintasan Y iaitu positif 40. So, tanda kat sini 40. Next, kita ada paksi simetri ialah negatif 1. So, paksi simetri dia ialah negatif 1. So, negatif 1 ada kat sini. Okey, negatif 1. So, masukkan negatif 1 dia punya paksi simetri. Dan seterusnya apa lagi? Paksi simetri dia negatif 1. Okey. Sekejap kita tengok ke atas ni. Okey, ya betul. Next, kita tengok A, bentuk dia senyum. So, kita ambil kita punya ni, kita tandakan bentuk dia. Okey, so kita buatlah dia punya ni gini kan. Okey, ni tak berapa cantik ni cikgu punya ni, tak berapa nak jadi sangat. Okey, so kita punya ni tandalah kat sini nanti. Okey, so bentuk kita adalah senyum. So maklumat kita yang pertama kita ada tadi, okey, 1 kat sini. Yang kedua kita ada X sama dengan 5. Kemudian kita ada negatif 1 dan paksi simetri dia ialah pada negatif 1 dan dia punya pintasan Y dia adalah pada 40. Okey. So itu adalah untuk kita punya persamaan yang 1C. Okey, kemudian kita lihat untuk soalan nombor 2 pula. Okey, untuk soalan nombor 2 dikata lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Jadi nombor 2B. Okey, so 2B yang saya suruh kamu buat kan. So soalan 2B. Soalan dia ialah f X sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Okey, so kalau kes ini macam mana kita nak dapatkan? Yang pertama kita tengok A, B dan C. So kita ada A, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Sekarang ni kat sini B tidak wujud. So maknanya B kita ialah sama dengan kosong. So A kita adalah sama dengan 2 yang mana bentuk graf dia yang kita akan dapat ialah bentuk senyum. Yang kedua, B tak wujud, biarkan dulu. So C. C yang kita tahu adalah sama dengan 1 iaitu dia punya pintasan. Okey, so pintasan Y. Okey, kita tengok nota yang dia bagi dalam contoh. Okey, dekat sini dia memandangkan B ni tidak wujud. Jadi kita akan dapat paksi simetri ia adalah pada kawasan yang di tengah-tengah ni. Okey, iaitu pada X sama dengan 0. So pada garisan FX tersebut. Okey, berbeza dengan kes yang sebelum ini. Kalau yang sebelum ini, kita punya paksi simetri kita adalah bergantung kepada kita punya nilai B tersebut. Okey, so macam ni kan contoh yang B ni. So, nak cari paksi simetri. So, paksi simetri adalah sama dengan X sama dengan negatif B per 2. So, dalam kes macam soalan ini, negatif 6. Okey, per 2. So kita akan dapat negatif 6. Negatif B iaitu negatif 6, negatif dapat positif 6 per 2. So dapat 3. Macam kes ini kita akan dapat 3 lah dia punya ni. Okey, so itu macam contoh untuk soalan yang di atas. Okey, tapi kalau untuk soalan kita nombor 2B ni dia berbeza sikit. Yang pertama kita lukis dulu kita punya paksi. Okey. Paksi. Baik. A dah ada. C dah ada. Okey, apa lagi yang belum ada? Punca. Okey, so punca kita nak kena kira X yang pertama apa dan X yang kedua kita tu sama dengan apa. So cara dia macam biasa, kita tekan kalkulator. Okey, masukkan EQN tadi kan. So A dia adalah sama dengan positif 2. B tidak ada, so letak B sama dengan 0. C adalah sama dengan 1. So kita akan dapat yang pertama 0.7.
Okey, 0.7. Okey, kita tengok contoh macam mana dia buat. Ni. Kita tengok contoh macam mana dia dapatkan. Okey, so B yang pertama kita akan dapat 0.7 dan yang kedua kita akan dapat okey 0.7, yang kedua kita dapat negatif 0.7. Negatif 0.7. Okey. So, dia akan melalui satu pada paksi sini X. Dekat atas ni paksi F X. So 0.7 belah sini negatif 0.7. Paksi Y iaitu C dia adalah pada C sama dengan apa tu? Positif 1. Okey, C adalah pada positif 1. Jadi bentuk graf dia macam ni kan? So kat mana macam mana sebenarnya bentuk graf dia ni? Okey, macam mana ni bentuk graf dia? Sedangkan C kita kat atas. Macam mana sebenarnya cara untuk kita mendapatkan dia punya bentuk graf dia? Okey, macam contoh kalau kita ambil tengok contoh dekat atas tu kan. Okey, kalau kita ambil contoh kat atas, A dia sama dengan 1, B dia sama dengan 0, C dia sama dengan 1. So, kita tak dapat nak cari kan. Kalau kamu tekan calculator, dia akan keluar I, huruf I. Okey, iaitu imaginary numbers. Okey, so kat situ menunjukkan bahawa kita tak boleh nak gunakan apa yang kita dah ada sekarang. So, maksudnya sini punca X, kamu tak boleh nak kira guna kalkulator. Jadi, bila tak boleh nak guna calculator, kita kena guna kaedah lain. So cara dia yang paling mudah adalah cara dia yang paling mudah adalah kita ambil je persamaan ini F X sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Okey, kaedah dia kalau kita boleh cuba gantikan. Okey, kita boleh cuba gantikan. Contohnya kita gantikan X ni dengan nilai 2. Okey, katalah apabila X sama dengan 2, So 2 in bracket 2 kuasa 2 tambah 1. So 2 kuasa 2 sama dengan 4 tambah 1. So 2 darab 4 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. So maknanya apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 9. Iaitu kita boleh tanda kat sini apabila Fx ni sama dengan 2. So Fx X sama dengan 2, Fx sama dengan 9. So kat sini kan tanda. So letak sini 9. Okey, satu. Yang kedua, kita cuba pula kalau dia negatif. Okey, sama juga apa yang perlu kita tukar adalah nilai yang di dalam sini sahaja. Okey, nilai yang di dalam ni. Ni. Okey, so let's say kita gantikan, katalah kita gantikan dengan negatif 2. So masukkan sini negatif 2. So 2, negatif 2 kuasa 2 kita akan dapat 4. So 2 darab 4 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9 juga. So apabila X sama dengan negatif 2, okay, Fx akan dapat sama dengan 9. So negatif 2, 9 kat mana dia? Sini. Jadi kita ambil pen kita. Okay, ambil pen kita sambungkan. Okay, sebab ada bentuk dia macam ni kan. Okay. Paksi simetri dia akan berada di tengah-tengah ni. Jadi kita akan dapat bentuk yang sekata. Dia akan dapat bentuk bulat yang sekata macam ni kan. Okey. So, satu point dia adalah pada apabila X sama dengan negatif 2, Y kita akan dapat sama dengan sama dengan 9. Dan apabila X sama dengan positif 2, sama juga kita akan dapat Y sama dengan 9. Okey. So ini bentuk yang kita akan dapat. Okey, ada persoalan untuk soalan ini? Okey, ada apa-apa persoalan untuk persamaan kuadratik ni? Okey, fungsi dan persamaan kuadratik. Ada? Tak ada? Tak ada, cikgu. Tak ada Betul tak yang kamu dah buat? Ada yang salah. Okey, so nanti boleh buat pembetulan Boleh faham kan? Boleh. Okey, good. Baik, jadi untuk yang seterusnya, okey, kita cuba lihat dahulu. Okey, praktis komprehensif. Kita cuba tengok beberapa soalan untuk kita kukuhkan kita punya kefahaman. Baik, untuk soalan nombor 1, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan.
Okey, so ini soalan satu dia kata, betulkah ini adalah ungkapan kuadratik ataupun bukan? Okey, so nombor 1A, ya atau tidak? Tengok apa jawapan dia, ya atau tidak? Okey, so kat sini untuk soalan nombor 1, satu kat sini jawapannya adalah ya. Kenapa ya? Sebab yang pertama dia punya kuasa yang tertinggi adalah 2. Kemudian dia hanya menggunakan satu pemboleh ubah. Begitu juga soalan yang kedua B ni. Okey, kat sini kuasa yang tertinggi adalah 2. Kemudian satu pemboleh ubah. So ya juga jawapan dia. Okey, untuk soalan C. Okey, kuasa 2 yang tertinggi. Kuasa yang tertinggi adalah 2. Okey, betul. Tapi kat sini ada 2 pemboleh ubah. Maka salahlah sebab soalan nak satu pemboleh ubah. Okey, yang ini. Okey, kuasa yang tertinggi tidak ada 2. Okey, hanya ada satu sahaja. So salahlah sebab untuk kuadratik dia mesti kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, yang ketiga. Okey, kuasa tertinggi ialah 2. Okey, betul. Berapa pemboleh ubah? Satu pemboleh ubah. Okey, so ya. Cuma kat sini, dalam kes ini, dalam kita punya AX kuasa 2 tambah BX tambah C, nilai B ini adalah sama dengan kosong. Sebab itu kat sini dia tidak wujud untuk nilai bagi B. Yang ketiga, Fx. Okey, F ni. Soalan F. A kuasa 2. Okey, ada kuasa 2 tertinggi. Berapa pemboleh ubah? 2 pemboleh ubah. Okey, ya, betul lah. Sebab apa? Sebab dia menepati ciri-ciri untuk kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, per 3 ni tidak ada masalah. Okey, ini hanyalah melibatkan nilai kat depan sahaja. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi berikut di bawah. Okey, so persamaan untuk paksi simetri. Okey, kalau paksi simetri kita dah tahu dia mesti berada di tengah-tengah. Okey, so dia mesti berada di tengah-tengah. So dalam kes ini, di belah kanan adalah 6. Okey, belah kanan 6, belah kiri negatif 2. So kita nak tahu yang di tengah-tengah, macam mana caranya? Okey, so kita tambahlah 2 tambah 6 bahagi dengan 2. So 4. Maknanya daripada negatif 2 ni kita akan gerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Daripada sini pun kita akan gerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Okey, so negatif 2 tambah 4 kita akan dapat 2. Negatif 6 tolak 4, so kita akan dapat 2. So maknanya paksi simetri dia adalah X sama dengan 2. Okey, kalau dalam kes ini juga sama juga. Okey, kita lihat apa? Okey, kalau dia bagi dalam bentuk koordinat, kita tahu yang di depan adalah X, yang di belakang adalah Y. So X yang ini adalah 7, so maknanya kalau kita turun ke bawah, sini adalah 7. Yang ni kalau kita turun ke bawah, okey, dia adalah negatif 1. So negatif 1 dengan 7. So 1 tambah 7 sama dengan 8. Bahagi 2 dapat 4. Maknanya 7, okey, kita kena pindah ke belakang sebanyak berapa langkah? 4 langkah. So 7 tolak 4 dapat sama dengan 3. Negatif 1 kena gerak ke depan 4 langkah. So maknanya kena tambah 4. So tambah 4 jadi 3. Okey, so dia punya paksi simetri dia adalah X sama dengan 3. Okey. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia kata selesaikan setiap persamaan kuadratik yang berikut. So bila kata selesaikan, maknanya kita kena cari nilai X tu sama dengan berapa. Macam kes ini dia suruh cari nilai Y ni sama dengan berapa. Ni soalan C cari nilai Y sama berapa. Soalan A cari X sama dengan berapa. Langkah paling mudah kita boleh guna kalkulator. Tapi dengan syarat, okay, kita mesti tunjukkan jalan kerja. Okay, jalan kerja wajib tunjuk. Okay. Kemudian nombor 4. Yang ini kita dah bincang dah dalam nota yang sebelum ni kan. Okey, nombor 4. Yang diberi salah satu punca untuk persamaan ini ialah 2. So hitung nilai P. Salah satu punca maknanya X kita sama dengan 2. Sebab apa? Sebab punca itu adalah X kan. So dalam persamaan ini X kuasa 2 tambah PX tolak 18 sama dengan 0. Dia kata salah satu punca sama dengan 2. Maknanya X sama dengan 2. So kita boleh gantikan. K2 kuasa 2 tambah P in bracket 2 tolak 18 sama dengan 0. So 2 kuasa 2 dapat sama dengan 4. Tambah P darab 2 jadi 2P tolak 18 sama dengan 0. So kita akan dapat 2P 4 tolak 18 jadi negatif 14 sama dengan 0. So negatif 14 boleh pindah ke belakang. Maka kita dapat 2P sama dengan
positif 14. Nak cari P, 14 bahagi dengan 2. So dapat tu 7. Okey, so untuk ni kita akan dapat P sama dengan 7. Okey. Manakala nombor 5 pula sama juga benda yang sama sahaja ni. Okey, nombor 5 pun lebih kurang sahaja, iaitu tunjukkan bahawa persamaan kuadratik M tolak 6 kuasa 2 tolak 12 tolak 2M boleh ditulis sebagai ni. So langkah dia macam mana? Okey. Sama juga, apa yang perlu kita buat adalah M tolak 6 kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M. Okey. So langkah yang pertama kita kena kembangkan dulu. Okey, kembangkan yang di depan ini. Okey, bila ada kuasa 2 kat sini, bermaksud kita akan dapat M tolak 6, M tolak 6. So ada 2 kali. Okey, sama dengan 12 tolak 2M. Jadi kembangkan. Okey, M darabkan dengan M, maka kita akan dapat M kuasa 2. M darab dengan negatif 6 dapat negatif 6M. Negatif 6 darab M dapat negatif 6M. Negatif 6 darab negatif 6 dapat positif 36. Sama dengan 12 tolak 2M. Okey, teruskan. M kuasa 2. Okey, negatif 6 tolak negatif 6 jadi negatif 12M. Tambah 36 sama dengan 12 tolak 2M. Okey, so yang di belakang kita boleh pindahkan dia ke hadapan. Maka kita akan dapat M kuasa 2. Okey, M kuasa 2 tolak. Okey, tolak 12M. Okey, 2M yang kat belakang ni kita pindah ke depan jadi tambah 2M tambah 36. 12 pindah ke depan jadi tolak 12 sama dengan 0. So selesaikan, kita akan dapat M kuasa 2 negatif 12 tambah 2 jadi negatif 10M. Okey, 36 tolak 12 jadi tambah 24 sama dengan 0. Ya tak? Okey, ya betul. Okey, maknanya kita dah tunjukkan. Okey, so selesailah untuk soalan-soalan di bahagian bab 1. Okey, next kita akan sambung dengan bab 2 sekejap lagi. Sementara tu kita rehat dulu sekejap dalam 2-3 minit. Lepas tu kita sambung kepada bab 2. Okey, nanti cikgu akan bagi link baharu untuk kita sambung daripada bab 2. Okey. So yang ini kita berhenti kat sini. Kita sambung bab 2 dengan link yang baru